Hai, nama saya Chin Wei Siang dan dalam video kali ini saya akan menerangkan apa ialah organizational behavior, iaitu tingkah laku organisasi dan juga teori-teorinya. So, apa ialah OB dan kenapa ia begitu penting dalam sesebuah organisasi? Jom kita tengok. Tingkah laku organisasi adalah sesuatu kajian tentang cara individu, kumpulan dan organisasi berkelakuan dalam konteks tertentu. Ia adalah bidang antara disiplin yang menggabungkan psikologi, sosiologi, dan teori pengurusan untuk memahami tingkah laku manusia dalam persekitaran organisasi. Tingkah laku organisasi membantu pengurus dan pemimpin memahami dinamik organisasi mereka, meningkatkan prestasi pekerja, dan juga meningkatkan keberkesanan organisasi. Alright, so dalam slide ini saya telah memberikan 4 contoh macam mana tingkah laku organisasi dapat mempengaruhi individu, kumpulan dan organisasi. So, yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah faktor utama dalam tingkah laku organisasi. Ia adalah daya bergerak yang memberi inspirasi kepada individu untuk berusaha ke arah mencapai maksud mereka. Di tempat kerja, pekerja yang bermotivasi lebih produktif, komited dan terlibat dalam kerja mereka. Sebagai contoh, jika pekerja didorong oleh rasa tujuan dan keinginan untuk membuat perubahan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam kerja mereka dan menyumbang kepada kejayaan organisasi. Kedua iaitu komunikasi. Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan produktif. Komunikasi melibatkan bukan sahaja pertukaran maklumat tetapi juga tafsiran dan pemahaman maklumat tersebut. Komunikasi yang lemah boleh menyebabkan salah faham, konflik dan penurunan produktiviti. Dengan membangunkan kemahiran komunikasi yang berkesan, pengurus boleh menggalakkan komunikasi yang jelas dan berkesan dalam organisasi yang membawa kepada peningkatan prestasi dan kejayaan. Dan yang ketiga pula iaitu teamwork. Kerja berpasukan yang berkesan adalah penting untuk kejayaan organisasi. Pasukan yang bekerja sama dengan baik adalah lebih produktif, kreatif dan inovatif. Sebaliknya, pasukan yang tidak bekerja sama dengan baik boleh menjadi punca konflik dan kekecewaan yang membawa kepada penurunan produktiviti dan semangat. Sebagai contoh, pasukan sukan yang bekerja sama dengan baik lebih berkemungkinan untuk memenangi persaingan tersebut berbanding dengan pasukan yang tidak padu dan tidak berkomunikasi dengan berkesan. Dan terakhir iaitu leadership. Kepimpinan adalah satu lagi aspek kritikal dalam tingkah laku organisasi. Pemimpin yang berkesan dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada pekerja mereka dan juga memberikan hala tuju dan bimbingan dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan produktif. Sebaliknya, kepimpinan yang lemah boleh membawa kepada penurunan semangat dan penurunan produktiviti. Contohnya, seorang CEO yang telus, mahir dalam komunikasi dan kuat lebih cenderung untuk mencetuskan kesetiaan dan komitmen di kalangan pekerja banding dengan CEO yang tidak berkomunikasi dan tidak Alright, so sekarang jom kita tengok teori-teori yang terdapat dalam tingkah laku organisasi iaitu OB. Yang pertama iaitu perception dan learning. Kedua adalah individual differences and attitude at work. Dan terakhir pula adalah motivation in the workplace. Okay, so teori yang pertama iaitu perception and learning dan dalam bahasa Melayu iaitu persepsi dan pembelajaran. Persepsi dan pembelajaran adalah dua konsep kritikal dalam tingkah laku organisasi. Persepsi merujuk kepada proses di mana individu mentafsir dan memahami maklumat deria yang mereka terima. Persepsi memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan tingkah laku seseorang individu di tempat kerja. Pembelajaran pula merujuk kepada proses di mana individu mempunyai pengetahuan atau kemahiran baru. Pembelajaran adalah penting di tempat kerja kerana ia membolehkan pekerja menyesuaikan diri dengan situasi dan cabaran baharu. Satu contoh persepsi di tempat kerja ialah cara pekerja tafsir maklum balas prestasi. Sebagai contoh, jika pekerja menerima maklum balas kritikal, mereka mungkin menganggapnya sebagai serangan terhadap kecekapan atau watak mereka.
yang membawa kepada sikap negatif terhadap pekerjaan mereka. Sebaliknya, jika pekerja maklum balas sebagai kritikan yang membina, mereka mungkin lebih terbuka untuk meningkatkan prestasi mereka. Oleh itu, harus sedar tentang cara pekerja mereka melihat maklum balas dan memberikannya dengan cara yang membina dan menyokong. Dan satu lagi contoh pelajaran di tempat kerja ialah program latihan dan pembangunan. Syarikat melabur dalam program latihan dan pembangunan untuk membolehkan pekerja mereka memperoleh kemahiran dan pengetahuan. Sebagai contoh, Starbucks menawarkan program yang dipanggil Starbucks College Achievement Plan yang menyediakan pekerja yang layak peluang untuk memperoleh ijazah sarjana muda dengan perlindungan tuition penuh. Peluang pembelajaran sedemikian membolehkan pekerja membangunkan kemahiran baru dan meningkatkan prospek kerjaya mereka. Dengan itu, persepsi dan pembelajaran adalah konsep yang kritikal dalam tingkah laku organisasi yang mempengaruhi sikap tingkah laku di tempat kerja. Memahami cara pekerja melihat maklum balas dan menyediakan pembelajaran boleh membawa kepada peningkatan kepuasan kerja dan peningkatan prestasi organisasi. And the next theory, which is individual differences and attitude at work, iaitu dalam bahasa Melayu, iaitu perbezaan dan sikap individu di tempat kerja. Perbezaan individu merujuk kepada ciri unik setiap pekerja seperti personaliti, nilai dan kepercayaan yang mempengaruhi tingkah laku mereka di tempat kerja. Sikap di tempat kerja merujuk kepada perasaan dan penilaian positif atau negatif individu tentang pekerjaan, rakan sekerja dan organisasi mereka. Satu contoh perbezaan individu di tempat kerja ialah personality. Personality merujuk kepada corak tingkah laku, fikiran dan emosi yang stabil dan berkekalan yang membezakan individu antara satu sama lain. Personality yang berbeza boleh membawa kepada sikap dan tingkah laku yang berbeza di tempat kerja. Sebagai contoh, pekerja ekstrovert mungkin lebih suka bergaul dalam mesyuarat, manakala pekerja introvert mungkin lebih pendiam dan lebih suka bekerja dengan sendiri. Pengurus harus mengetahui personaliti pekerja mereka dan menyesuaikan gaya pengurusan mereka dengan sewajarnya. Dan satu contoh bagi sikap di tempat kerja ialah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merujuk kepada perasaan positif atau negatif individu terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja adalah penting di tempat kerja kerana ia mempengaruhi tingkah laku pekerja seperti motivasi dan ketidakhadiran. Sebagai contoh, jika pekerja berpuas hati dengan pekerjaan mereka, mereka lebih cenderung untuk bermotivasi, produktif dan komited pada organisasi mereka. Sebaliknya, jika pekerja tidak berpuas hati dengan pekerjaan mereka, mereka mungkin lebih cenderung untuk meninggalkan organisasi itu. Dan teori terakhir yang saya akan terangkan dalam video ini ialah motivation in the workplace, iaitu motivasi. Dan motivasi ialah satu konsep yang penting dalam tingkah laku organisasi yang merujuk kepada dorongan atau daya yang memberi tenaga, mengarahkan dan mengekaukan tingkah laku individu di tempat kerja. Motivasi memainkan peranan penting dalam prestasi pekerja, produktiviti dan kepuasan kerja. Satu contoh seharian motivasi di tempat kerja ialah program insentif yang ditawarkan oleh syarikat kepada pekerja mereka. Sebagai contoh, banyak organisasi jualan menawarkan insentif jualan seperti bonus atau komisen untuk memotivasikan jurujual mereka mencapai sasaran jualan mereka. Insentif ini memberikan ganjaran ketara yang mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras dan mencapai matlamat mereka. Selain itu, satu lagi contoh motivasi di tempat kerja ialah pengiktirafan dan pujian. Pekerja yang berasa diiktiraf dan dihargai atas sumbangan mereka akan lebih cenderung untuk bermotivasi dan terlibat dalam kerja mereka. Sebagai contoh, pengurus yang secara terbuka memahami sumbangan pekerja boleh meningkatkan motivasi dan semangat mereka. Alright, we have come to the end of this video. So, sebagai kesimpulan, tingkah laku organisasi adalah bidang yang kompleks dan ia adalah penting untuk memahami bagaimana individu, kumpulan dan organisasi berinteraksi antara satu sama lain.
Dengan mengkaji tingkah laku organisasi, kita boleh lebih memahami cara untuk memotivasikan pekerja, galakkan kerja berpasukan yang berkesan dan juga untuk membangunkan pemimpin yang berkesan. So, saya harap video kali ini dapat membantu kamu untuk bersedia untuk peperiksaan yang akan datang atau sebagai rujukan untuk kamu buat data pada masa depan. So, sampai sini sajalah video kali ini. Sekian, terima kasih.